Nak bagi tahu kan, kalau untuk nak dulu masa I join Forever kan, masa I join Forever, okey, pernah ada satu speaker, dia cakap, okey, mengapa dia boleh jadi manager? Mengapa dia boleh jadi manager? Sebab dia sudah bentang lebih 100 punya GEP. Itu sebab kan dia boleh jadi, okey, manager. Lepas tu ada satu speaker lagi, okey, dia cakap mengapa kan dia boleh jadi chairman bonus manager, boleh jadi CBM. Sebab kan dia sudah bentang lebih 300 punya GEP, jadi kan dia boleh jadi, okey, chairman bonus manager. Juga dia tahu kan cara bentang to NDO. Dia tahu tentang, okey, produk demo. Dia tahu tentang, okey, tentang produk-produk, okey, semua produk dia tahu tentang. Itu sebab kan dia akan jadi salah satu chairman bonus manager. Lalu kali tu kan aku fikirlah, yelah, kalau I tak ambil peluang kan untuk nak belajar, mana tahu kan salah satu hari kan saya perlu kan buat sendiri punya meeting macam hari ni. Kalau dulu saya tak ambil peluang untuk nak belajar, dulu saya tak ambil peluang untuk nak buat sharing kan. Sekarang I memang takut sangat, okey, nak hostkan satu terpanyaki ke ataupun nak host satu meeting. Sebab ini semua memang tali pengalaman, memang tali pengalaman. So untuk 53 kawan di sini, so patut kan anda sepatutnya ambil peluang kan untuk nak buat sharing, ambil peluang nak buat sharing, okey? Kami memang bagi stage kan, bagi chance untuk kawan-kawan nak ingin nak buat sharing. Lepas tu kemudian kami akan jemput Ustaz Sofian untuk nak sharing juga tip-tip yang kejayaan dia. Ini sangat penting. Tak ada nak sharing lagi, okey. Sebab kalau anda nak tengah marketing plan kan, okey, yang baru punya mungkin next year lah. Next year macam pagi ni Datuk Sifu kan dia memang ada bagi tahu ada enhance punya marketing plan. Ada enhance marketing. Itu lepas Ustaz Sofian. Okey, lepas Ustaz Sofian. So mungkin anda ada soalan nak tanya tentang itu marketing plan. Okey. Jadi sebab plan tu memang first dia jalan di USA, jalan USA. Lepas tu Dubai. Lepas tu tak silap saya di UK. Okay. Jadi memang sudah berapa negara sudah test run dah. Sudah test run dah. Mula-mula jalan plan tu kan memang masa first time yang first last year bulan Julai, this year bulan Julai, masa di first time jalan kan di USA, memang ada banyak leader kan memang mengamuk kat sana lah. Jadi lepas dia jalankan 1 bulan, 2 bulan, mereka nampak income semua sudah meningkat kan, sudah tinggi sikit. Jadi mereka semua memang sangat puas hati dengan plan-plan yang ini. So tak ada orang nak sharing lagi. Tak ada nak sharing lagi. So ambil peluang, okay. Ambil peluang tu, okay. Mai tengok. Okay. Okay, Tona. Okay, nanti I unmute dulu. Okay, I patut. Okay. Mali. Boleh unmute dah. Hello. Hello. Hai. Okay, hai. Belum ada orang watch, jadi saya sharing dulu lah. Okay, first time sharing short yang buat. Ini second time lah. Yang first itu sama Sifu pagi punya. So hari ini mau sharing. Still rasa bersyukur. Hari ini happy sebab saya ada buat live petang tadi. Memberanikan diri untuk live. Cerita pasal produk. Walaupun tidak sampai 10 orang yang tengok. Tapi happy jugalah. Pasal lepas saya habis live tadi. Ada 2 orang pergi message saya. Saya tidak kenal tapi dia tanya pasal produk. Satu tu dia lingkungan umur 50 tahun. Jadi dia tanya apa produk yang sesuai untuk saya ada darah tinggi. So saya dengan bantuan upline CBM CHA, saya bagi tahu dia lah apa produk tu. So macam best juga pula ni buat live kan, walaupun nervous kan, tapi okay lah, sampai ada perkataan pun saya cakap
itu senggugut pun saya cakap sesungut tadi. Lepas tu ketawa sendiri. Gara-gara terlalu nervous. Very very nervous, tapi memang sangat happy. Okay, lagi satu, last month saya tidak dapat capai saya punya target 50 cc, but apa-apapun bulan ni saya cuba capai juga. Saya cuba sedaya upaya lah, sebab last month saya ada problem dengan saya punya Facebook, kena block every time mau buat sharing dalam itu post kan, dia cakap tidak boleh approve saya punya post, tapi saya keep trying. Jadi apa-apapun betul semua yang saya dengar sharing, macam tadi pagi saya ada dengar satu sharing, saya lupa dia punya nama. Dia cakap, dia bilang walaupun dia tidak fighter, tapi dia tetap buat juga sampai dia dapat. Jadi saya macam walaupun kecewa kan tidak dapat hit target last month kan. Lepas tu bila dengar itu sharing terus kenapa mau give up? Jadi terus macam itu otak pun bangun. Mesti mau fight juga walaupun mau hujung tahun, macam Sifu cakap, ini tahun tanpa alasan, kita go on juga. Inilah bulan yang kita akan plan untuk tahun depan. So jangan give up. So satu yang saya selalu cakap dalam post saya atau siapa saya cakap, bikin sampai jadi. Itu. Okay, thank you. Okay. Itu saja. Sharing. Tona dari mana? Dari Sabah, Sandakan Sabah. Oh, okay. Thank you for the sharing. Memanglah. Okay. Sebab tengah kan, sebab tiap-tiap pagi kan kami mesti join Teppanyaki, sebab untuk nak ambil api itu aura kan, untuk nak pakar sendiri. Okey, untuk kawan baru, kalau anda kan tak tahu macam mana nak mula, inilah cara dia, okey. So first thing kan, you boleh cakap 3 perasaan yang bersyukur, okey. You boleh cakap 3 perasaan syukur. Kalau tak ada kan, mungkin pun 1 ke 2 ke, anda boleh bersyukur dengan ibu bapa ke, bersyukur dengan anak ke, bersyukur dengan upline ke, downline ke, sideline ke, bersyukur dengan you punya klien ke. Okey, anda boleh bersyukur 3 perasaan bersyukur. Lepas tu 3 berita baik. Kalau anda tak cukup 3 berita baik, tak apa, 1 pun okey juga. Ini satu macam mana nak start kan, kami boleh buat sharing. Ini cara 3 perasaan bersyukur, lepas tu 3 berita yang baik. So boleh start dengan cara macam ni. So sekarang Campbell raise hand. Mari Campbell. Okay, halo, selamat pagi semua. Halo Fiona, halo Sean, halo Washley. Wah, sedang kerja pun masuk Teppanyaki kan. Halo Tajo, halo Mi. So memang ramai sudah on camera kan. So memang happy lah jumpa muka-muka you. Oh, halo. Okay. So saya Bel daripada Kuantan, Malaysia. Okay. So memang happy lah hari ini boleh join Teppanyaki. Okay. So Bel sudah join forever 16 tahun. Wah, lama tak? Muka saya macam 18 kan. Saya sudah join forever 16 tahun. Ya, Washley. Muka you terkejut kan. Tapi memang betul 16 tahun saya guna produk forever. Okay, so memang happy lah. Sebab apa? 3 perkataan. Pertama memang happy lah. Yang kedua memang bersyukur sebab kita semua sihat lagi. Betul tak? Yang ketiga adalah memang I sangat bersyukur berada di Forever. Sebab apa? Sebab I tengok Washley kan. I actually panggil you sebab you buka kamera kan. So you pakai baju tu ialah baju you kerja, betul tak? So dulu saya pun pakai uniform untuk kerja. Saya kerja kat kilang. So saya kerja 2 tahun saja. Lepas tu kan ekonomi meleset. Wah, tahniah, kilang saya tutup. So itu sebab saya terpaksa buat forever. 10 tahun lepas masa tu. So bila saya terpaksa buat forever kan. Wah, mana tahu buat. Sudah 10 tahun saya berada di forever. Dan saya sudah 11 kali qualify Eagle Manager. Dan tahun ini juga qualify Chairman Bonus Manager. Wah, best tak?
So that's why kadang-kadang kan benda yang malang kepada kita kan, kadang-kadang dia membawa hikmah untuk kita, betul tak? So macam sekarang kan COVID, betul tak? So ramai yang kita tengok kawan-kawan kita ada yang hilang kerja, ada yang company tutup, betul tak? Ada yang mungkin commission sudah potong, ada yang gaji tak dapat sepenuhnya. So memang ramai kedai-kedai buka tutup, betul tak? So that's why sekarang kita di Forever kan, kita punya income boleh ganda 3 kali ganda. Dahsyat tak? Sangat dahsyat, betul tak? So saya sangat bersyukur lah saya jumpa platform Forever ni dan saya rasa saya sendiri sangat berani untuk cabar diri buat bisnes MLM. Sebab saya ialah Chinese yang tak pernah buat bisnes. Memang kertas putih. So kertas putih yang tak tahu apa itu menjual, tak tahu apa itu berkomunikasi dengan orang, tak tahu. Tetapi kita bermula daripada kosong. So I sangat happy sebab sekarang kita sudah ada Zoom meeting yang begitu banyak, hampir setiap hari kita boleh Zoom dengan orang kan. Dan boleh bercakap dengan seluruh Malaysia dan even orang yang luar negara pun kita boleh bercakap. Betul tak? So saya sangat bersyukur lah berada di platform Forever ni. So I ada 3 good news nak share kepada semua sebab kita minggu ni kita buat Alo 8, betul tak? So siapa ada join Alo 8? Cuba type yes. Cuba type yes Alo 8 apa tu? Apa tu Alo 8? So Alo 8 ialah 8 hari kita sehari minum sebotol aloe vera. Sehari minum sebotol aloe vera selama 8 hari berturut-turut kita minum. So you nampak kulit saya shining tak? Kalau shining, you tulis shining lah Bagi saya happy sikit, okay? Sebab memang I happy tau. Sebab apa? Bila I buat Alo 8 saya punya perasaan rasa macam happy sepanjang hari tau. Macam tak ada stres. Lepas tu saya sudah lupa mau bebe suami saya. So suami saya pun jadi happy. Kalau saya tak buat Alo 8 kan, saya memang kuat bebe, asyik bebe dia. Tapi sekarang I buat Alo 8, perasaan saya rasa happy, rasa tak marah. Lepas tu I sangat jegas. Badan pun ringan. Lepas tu buang besar sangat lawas. Hari ini sudah 2 kali buang besar. Lepas tu kentut wah sepanjang hari. So memang best sangat. So yang belum lagi join Alo 8 kan, sekarang kita ada hampir 150 lebih orang yang buat Alo 8 bersama kita. So memang kita galakkan. Kalau yang tak pernah cuba, memang you try. Memang you akan sangat suka kepada Alo 8. Okay, so that's why I buat Alo 8 kan. So every day saya ada post video dengan tulisan-tulisan sikit lah kat Facebook saya. So you tahu apa berlaku tak? Bila I every day saya post pasal Alo 8 kan. Saya ada satu kawan yang sudah hilang kontak 11 tahun. Sudah hilang. 11 years you imagine. Dia nampak saya punya Alo 8 video dalam Facebook. So dia pun terus PM saya. Dia PM saya, so saya terus pun PM dia, betul tak? So bila I PM dia, so I bagi tahu dia pasal Alo 8 ini. Dan you tahu tak, dalam 15 minit sahaja, dia sudah ambil terus set Alo 8. So I hantar ke dia kan. Dia kata dia nak set Alo 8 kan, 8 foto kan. Saya tak ambil, saya pergi rumah dia, saya bawa terus satu kotak, 16 foto aloe vera gel dengan 2 foto Arctic Sea. Sebab apa? Itu set VIP 2 cc, betul tak? So saya pergi rumah dia kan, saya bawa satu kotak pergi. So I letak kat meja dia. Dia kata, wah you bawa banyak untuk saya. I kata, ya, you ambil ini set lebih berbaloi. So dia cakap apa? Wah macam itu okay lah, nanti I transfer duit bagi you. Wah senang tak deal dengan kawan macam ni, best, betul tak? So macam ini sudah close satu VIP dalam 15 minit saja kan. Sudah close satu VIP. Untung RM600 masuk dalam kocek. Siapa rasa best? Rasa best, betul tak? So that's why buat Forever sangat senang. You makan produk, you tunjuk orang you makan produk, lepas tu you tunjuk muka you cantik, tunjuk badan you sehat, lepas tu you happy kan, you sharing you punya duit sudah masuk dalam kocek. Senang, betul tak? Sangat best kan? Lepas tu good news yang kedua pun sama. Ada seorang Norwest customer. Norwest customer ini kan, dia memang sangat sangat kanjil punya. Dia tak makan suplemen punya tau. Dia hanya guna skincare, guna shampoo saya. Okay? Lepas tu tiba-tiba saya send WhatsApp bagi dia pasal Alo 8 kan.
So tiba-tiba dia pun nampak saya buat allocate So dia pun cakap apa tahu, dia memang tak makan suplemen punya tahu. Tetapi bila dia nampak saya buat allocate wah, apa berlaku you tahu tak? Dia terus nak beli set allocate dengan saya. Wah, saya rasa memang satu panggil apa, breakthrough yang sangat best tau dengan program allocate ni. So that's why I rasa sangat happy lah. Okay, dengan dua berita baik ini daripada pelanggan saya. Lepas tu satu lagi daripada team saya kan. Okay, team saya ada seorang kawan baru yang baru saja naik manager bulan lepas. Dan yang ini manager kan usia dia sudah 60 lebih. Dia sudah warga emas. Dan dia ialah seorang cikgu bersara. So sekarang pun dia ada di Teppanyaki juga. So Kak Sabaria. So nak tanya Kak Sabaria ada tak? Ada, Sampai Bel. saya ada. Ada, Okey, Bel, bagus ada. sekali. Kak Sabaria boleh share dengan semua kawan-kawan kenapa Kak Sabaria buat Business Forever dan Kak Sabaria boleh mencapai 50 cc solid bulan lepas. Boleh share sikit tahniah kepada Kak Sabar. Okey, kita tepukan untuk jemput Kak Sabaria, manager baru kita. Bel, Ya. tak buka video ya. Tak apa, kita dengar suara merdu pun tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah dapat sharing pagi ni. Saya Kak Sabaria dari Terengganu, 4 bulan jadi ahli Forever. Selama ni jadi CCTV je. Tapi minta maaf lah tak boleh buka video sebab silau. Cakap apa ya? Sebab apa Kak Sabaria join Forever? Okay. Join Forever ni sebab utama sekali ialah nak ubatkan sakit kencing manis, darah tinggi. Tu je lah, darah tinggi dan kencing manis. Jadi pencen awal 56 tahun pencen. Sebab tak boleh nak pegang kapur, tangan sakit. Tak boleh nak panjat tangga, kaki sakit. Mungkin sebab saraf lah. Kencing manis tinggi. Okey. Jadi pencen awal 56 tahun tu nak guna produk, saya jumpa dengan Bel. Ambil 3. Permulaan tu saya guna 3 produk saja. AVG, RTC dan Pollen. Tapi lepas seminggu guna, alhamdulillah ada kesan baiknya. Healing krisis tak ada. Terus baik sebab bila cek kencing manis turun daripada biasanya saya insulin dah 4 kali. Lepas guna produk tu, insulin tu tetap insulin tapi bila lepas guna produk tu daripada biasanya 8, 9, 10 bacaan kencing manis turun jadi 6 lebih. 6 lebih, 5 lebih turunlah dalam masa seminggu guna. Kaki jadi ringan. Tangan yang tak boleh genggam rapat dah boleh genggam rapat. Alhamdulillah. Jadi bila dah sihat, dah rasa sihat, dah rasa ringan tubuh tu, ramai kawan tegur lah. Makan guna produk apa dan sebagainya. Jadi kita sharing lah. Bila sharing tu masing-masing nak cuba sama. Itulah yang ambil peluang untuk buat bisnes. Apa Yalah, pun, ya Bel. So Kak Sabah memang 4 bulan buat Forever kan. Tapi you tahu tak semua Kak Sabah sudah menaja 20 lebih VIP dalam masa 4 bulan. So memang seorang warga emas boleh menaja tanpa bantuan daripada upline. So banyak masa adalah Kak Sabah sendiri jalan, betul tak? Sharing dengan kawan-kawan. Kan? Betul Bel. So Kak Sabah ada kira tak you punya income 4 bulan ni sudah untung berapa? 4 bulan. Setakat 3 bulan tahulah sebab bulan 11 tak tahu lagi kan. Ya betul. Berapa dah jumlah 3 bulan?
dalam bulan pertama 2,000 lebih. Wow. Bulan kedua 3,000, 4,000 lebih. Bulan ketiga 5,000 lebih. Lebih kurang 10,000 lebih lah. Wah, 10,000 dalam masa 3 bulan saja. So you imagine seorang hampir warga emas tangan tak boleh nak genggam kapur. That's why terpaksa bersara awal jadi seorang guru, dan bila jumpa Forever, niat pertama adalah sihatkan diri. Dan kedua sekarang dia sudah membantu ramai kawan dia kan yang memang sudah berusia punya, memang sudah sihat. Oh, that's why dengan menaja kawan, sharing macam tu sudah hampir 30 orang VIP dah. Okey, dalam masa 3 bulan untung dalam 11,000. Wah, hebat betul tak? So bulan ni memang tak sabar nak tahu income sendiri, betul tak? Sebab bulan lepas sudah berjaya buat itu 50cc. So F2D bulan pertama kan. So Kak Sabah punya maklumat bulan ni ialah apa? Tak tahu lagi lah, Bel. Mana boleh tak tahu. Kita nak Boleh jadi tak F2D, tahu. betul tak? Memandangkan So, kita ni warga 100 emas. cc. Ya, boleh. Kalau boleh So- memang nak 100 cc. Kalau kita nak, kita mesti dapat punya Kak. Ya, betul. Sebab kita kat platform ni ramai orang akan doakan untuk kita. Sekarang sudah ada dalam hampir 100 orang doakan Kak Sabah. Kalau Kak Sabah kata nak, kita 100 orang ni doa untuk kakak. betul? Macam itu, betul tak? So that's why memang sudah ramai orang yang berjaya capai F2D lah. So ada tak apa-apa Kak Sabah nak pesan kepada kawan-kawan baru kita dalam ni? Sebab dalam ni ramai yang baru join saja jadi VIP. So ada apa pesanan Kak Sabah untuk kawan baru? Cuma satu je lah. Apa saja yang kita buat, kita kena fokus. Okey. Kita jangan mudah putus asa. Lepas tu kita kena, kalau kita buntu, kita mesti tanya upline kita. Kita kena ganggu, kita kena kacau upline kita. Macam saya buat selalu saja, saya telefon Bel. Apa je masalah yang sepatutnya saya tanya orang lain pun saya telefon Bel. Saya tanya, saya WhatsApp dan sebagainya. Jadi bila buntu, bila tak boleh, bila down, tak boleh nak buat apa-apa tu, bila kita cakap dengan upline kita, bila kita WhatsApp dengan upline kita akan pulih semula semangat. Jadi di sini saya ambil peluang samalah, saya ambil peluang untuk mengucapkan berbanyak terima kasih pada upline, Bel, Kim, Wahidah dan semua kawan-kawan FBO. Tak kira lah dari upline ke, downline ke, site lain ke, yang banyak sangat beri semangat dan sokongan pada Kak Sabah hingga dapat capai manager. Alhamdulillah. Jasa semua tu Kak Sabah tak boleh lupalah. InsyaAllah Kak Sabah akan cuba lagi perbaiki diri, perbaiki semangat untuk terus berjaya dalam Forever, insyaAllah. Okey, thank you Kak Sabah. So kita akan doakan untuk Kak Sabah juga ya. Betul. So nak sehat, lepas tu nak kaya, nak bebas dalam Forever. Okay. So itu saja sharing daripada Bel ya. Sean, so kembali kepada anda. Okay, thank you semua. Okey, memang Kak Sabah cakap satu benda lah. Saya rasa memang sangat best lah. Okey, apa tu? Itu adalah okey, fokus. Cuba bayangkan itu satu air kan, air boleh pocorkan itu patu. Mengapa air boleh pocorkan patu? Sebab air kan satu titik, lama kelamaan kan itu patu akan bocor juga. Itu adalah power of focus. Lepas tu dalam business Forever kan, tadi tengah Kak Sabah tengah Bel sharing kan, I fikir satu orang juga. Siapa tu? I fikir I punya idol kan, itu Bruce Lee. Tahu tak Bruce Lee? Bruce Lee kan itu I rasa semua orang tahu kan Bruce Lee, okay? Bruce Lee kan dia ada cakap satu wording tu sangat best. Apa dia cakap? Be water, okay? Walaupun kami tak kisahlah kami tali bidang-bidang apa kan, mungkin kami engineer ke, kami boss ke, kami manager ke,
kami mekanik ke, kami accountant ke, kami lawyer kan. Datang forever, kami pivoter, okey. Kami jumpa siapa, kami belajar dengan siapa. Lepas tu ambil ilmu mereka, okey, untuk guna atas dalam bisnes kami sendiri. Itulah pivoter. Itulah pivoter. Okey. Next nak jemput Lofia, okey. Mari Lofia. Assalamualaikum. Pagi. Pagi. Ada. Dengar tak? Dengar. Dengar. Saya pertamanya nak terima kasih kat semua, dekat Sifu sekali dan upline saya, Cikgu Helmia, Pok Yi, Umi. Dan saya nak ucapkan terima kasih pada semua yang doakan saya tempoh hari masa saya sharing dekat Teppanyaki dalam 2 minggu lepas. Saya minta doakan saya supaya saya dapat cash stage supervisor. Alhamdulillah saya dah capai dan minta semua orang tolong doakan saya nak apply F2D. Sebab saya tahu kalau kita usaha insyaAllah semuanya tiada yang mustahil. Okey, tolong doakan saya. Sekarang pun hari-hari saya keluar cari prospek supaya saya dapat capai impian saya. Dan saya doakan benda yang sama juga pada semua orang. InsyaAllah. Terima kasih. Okey. Tahniah supervisor. Tahniah betul. Tengok betul tak? Okey. Kalau anda sharing, anda ambil peluang sharing kan, lepas tu cakap you punya maklumat, okey. Lepas tu sini kan ada 108 orang akan doakan anda untuk anda capaikan itu maklumat. Okay, next jemput Dajo. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi. Boleh dengar tak suara saya? Boleh. Pagi. Pagi. Okey. Syukur Alhamdulillah. Selalu Teppanyaki dekat dengan Datuk Desmond punya kelas pagi memang kita tak sempat sekarang. Kita terlalu ramai kan. Jadi tak apa, kita walaupun kita jadi CCTV tapi kita ambil learning point. Kita ambil learning point dekat sana. Alhamdulillah walaupun Dajo masih barulah dalam network business ni, tetapi kita kena ada sikap selalu belajar. Okey. Tiga perkara yang Taja nak syukur. Pertama sekali syukur sangat masih ada bersama sifu-sifu hebat, masih bersama platform Forever Living yang sangat-sangat awesome. Jadi Taja sangat bersyukur. Yang kedua, Taja syukur sangat dapat mentor yang hebat macam Datuk Desmond, macam Sifu Sean kita, Michelle, Ustaz Din, Ustaz Zul banyak membantu saya. Yang ketiga, Taja sangat syukur. Taja walaupun bila Taja down, Taja cepat-cepat untuk motivate diri kita. Jadi kita carilah apa yang pain kita, sakit kita supaya kita boleh bangkit. Semua orang akan ada perasaan yang bila satu masa dia akan rasa down, dia akan ke bawah. Tapi kita kena ingat apa yang kenapa kita berada di Forever Living. Kenapa kita berjuang di platform Forever Living. Jadi kita kena cepat-cepat bangkit sebab tak ada orang lain yang yang boleh bangkitkan kita kecuali kita yang kena buatkan diri. Jadi sekarang kita tahu masalah. Okey, sekarang 3 perkara yang syukurlah. 3 perkara Taja nak syukur. Okey, dah habis. Okey, 3 good news. Alhamdulillah sejak program LO8 ni alhamdulillah Taja dah berjaya closing ahli lama. Convene balik, join guna produk dan dia bersetuju ambil Alo8. And then satu ahli yang memang ada rutin produk, Taja convene dia untuk servis badan Alo8 dan ada beberapa orang tim Tajul dapat buat join untuk program Alo8 dan ada seorang lagi dalam ni fighter Abang Taja yang baru, Tuan Amran, dia dah convene bini dia. Wife dia pun join buat Alo8 juga. Taja sangat-sangat syukur sebab dia berjaya untuk mempengaruhi isteri dia juga. Syukur Taja. Okey, yang ketiga lah. Syukur Taja. Alhamdulillah sekarang di musim PKP ni kita agak terhad untuk kita nak jumpa orang. Banyak prospek Taja bila Taja listing nama kan. Bila listing nama kita susah, dia tak mau jumpa kita tau.
dan dia tahu kita buat bisnes, semua dia tak mau jumpa dengan masalah, dengan berbagai-bagai alasan. Jadi apa tajuk pun kadang-kadang jadi buntu tau. Kita rasa macam susah nak cari prospek baru. Jadi apa yang tajuk buat sekarang, kita tengok balik, tajuk review balik yang Yusnida buat. Kan kalau kita rasa kita susah sangat, Yusnida yang duduk di Arab Saudi itu pun susah juga. Macam mana dia buat online marketing. Jadi kita kena belajar, benda ni kena belajar. Jadi apa yang Tajuk buat sejak 5 hari lepas, Tajuk start buat beranikan diri untuk buat sharing online ataupun kita buat sharing Facebook Live. Jadi apa yang Tajuk buat GEP. Tajuk buat GEP, alhamdulillah sambutan yang sangat luar biasa, walaupun dia kawan-kawan di Facebook ni kita tak tahu siapa, tapi dia banyaklah dia bagi respon, dia bagi komen kat situ kan. Jadi apa yang strategi, okey Tajuk share sikit apa strategi yang Tajuk guna. Jadi dekat sini Tajuk tak terus cerita pasal forever living tau. Tajuk terus guna konsep macam mana kita nak kenal bisnes, nak pilih bisnes kan. Yang segitiga tu. Tapi Tajuk huraikan satu-satu dan Tajuk buat by part. Jadi biar orang dia dapat sikit tapi dia akan tunggu kita untuk next. Jadi dia nak tahulah kita buatlah jadi dia kepada 3 bahagian. Jadi bahagian pertama, bahagian kedua dan bahagian ketiga. Jadi dia akan menunggu kita dah. Okey, conclusion dia macam tu. Jadi sangat-sangat nampaklah kesan tu. Dan kat sana Tajuk kita cuma buka minda dia je. Buka minda dia macam contoh Tajuk buat kan, Tajuk kata kat dia company kita, kalau kita nak buat bisnes ni kita kena cari satu company yang kukuh usia company dan kriteria yang diperlukan tu. Macam tu Tajuk buat. Alhamdulillah. Dan hari ni Tajuk mula masuk dan Tajuk bagi tahu bidang apa bidang yang boleh cepat untuk kita achieve jutawan. Kalau kita seorang yang ada impian, kita pasti nak jadi jutawan kan. Jadi macam mana, apakah bidang yang ada dalam bidang yang latest lah, yang boleh dapat secara orang kata apa, secara logik lah boleh dapat, bukan kata pelaburan yang tak tahu tujuan pangkal tu kan. Macam tu. Alhamdulillah. Dan esoknya Tajuk akan terus paksa diri Tajuk bangkit dan terus mula. Besok Tajuk akan start GEP dan Triangle Hack macam tu. Alhamdulillah. Okey, Tajuk harap semua dalam ni doakan Tajuk dapat fight juga bulan ni untuk settlekan orang kata solid manager. Doakan Tajuk settle 150 cc sekali settle F2D. Doakan Tajuk nah. Okey, Tajuk nak jemput ni business partner Abang Tajuk. Okey. Tuan Amran. Amran boleh tak sharing sikit? Mari. Mesti nak sharing tu. Boleh. Tajuk ni saya punya outline. Okey, good. Okey Amran, boleh share sikit macam mana boleh bertemu dengan Forever Living ni dan macam mana rasa nak. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Okey, saya teruskan je lah. Okey, sebenarnya saya jumpa Forever ni tahun 2013 and then saya pernah jadi VIP 2013 juga. Just continue guna produk sendiri and then bercerita dengan a few people lah. Jadi dengan saya top up dengan produk tu repeat assistant supervisor 4 bulan. And then 2015 sampai 2015 lah aktif. Adalah guna a few produk. And then boleh dengar Boleh. Boleh dengar Okay, sorry. Boleh. Okay, sure. And then 2000 saya jadi tak aktif dekat 2017 tu sebab apa tahu, sejak saya register 2013 tu memang saya tak dapat sebarang guide daripada upline saya. Memang kalau macam pembelajaran tu banyak saya buat melalui internet and then saya guna first guna tu memang saya saya suka produk ni Forever Living ni, dia punya aloe vera tu
disebabkan dia punya priority tu memang tak ada syarikat lain yang ada produk macam tu dah. Dan saya tertarik dari dengan Forever ni bila first time saya tengok demo lah. Okay, so cut short lah disebabkan saya tak ada sebarang guide, and then Upline dia pun dah lama tak follow up. Saya pun dah lama tidur lah. Tapi pada tahun 2017 jumpa dengan Tajul, and then saya sign up semula under dia. Saya tukar upline lah pada 2018, okay, bulan 9 2018. Alhamdulillah continue, dan saya qualify sebagai VIP semula. Alhamdulillah tahun ni bulan 7 masa PKP, bulan 7 PKP saya dapat saya dapat 2 orang VIP. Terputus kan? Sudah. Sudah putus. Tajuk, boleh sambung sikit tak Tajuk? Okey, Tajuk sambung balik untuk bagi pihak dia lah. Okey, selepas dia bertemu dengan saya, lebih kurang saya mula-mula saya join Forever Living lebih kurang bulan 5. Bulan 5, masa tu saya pun tak pandai nak cakap macam sekarang. Saya seorang dulu memang tak pandai cakap dan tak tahu cakap pun. Bila nak cakap depan orang, saya Parkinson dah. Saya boleh buat kerja tapi bila nak bercakap memang habis. Tak boleh nak cakap. Jadi masa tu selalu Ustaz Zul dengan Ustaz Zul selalu bagi semangat kat Tajul kena beranikan diri untuk bercakap. Jadi apa yang Tajul masa tu Tajul buat, Tajul jumpa orang je, Tajul demo je. Demo. Tajul cuma tahu demo dengan orang dan Tajul closing kat situ. Kat situ. Dan bila saya jumpa dekat dia, Tajul nampak dia tengah masa tu dia tengah bergiat dengan satu company iaitu H.Live. Live dia. Dia tu nampak dia satu yang cakap pasal nutrition lah. Jadi Tajul pun cuba untuk hampiri dia kan. Lepas tu Tajul umpan-umpan, and then ada satu banyak kali lah rejection daripada dia, and then satu masa tu kami ada buat program di lebih kurang dalam bulan 7 atau 8 tahun 2018 macam tu. Kita jumpa dia dengan Ustaz Zul dan panggil Ustaz Zul sekali. Masa tu kita ada buat macam meeting perjumpaan lah dekat situ. Dia tengok macam satu macam best kita punya team. And then daripada situ dia mula continue product, and then dia just consume product, and then sampai tahun lepas dia mula fight, dia mula buat sharing, dan bermula PKP hari itulah dia mula untuk bangkit dan dia mula untuk buat 2 sisi macam tu. Tapi banyaklah dia closing, dan ada juga dia dah belajar, sebenarnya dia tengah fight lah untuk 5 sisi juga. Cuma konsistensi itu belum dapat lagi, tapi alhamdulillah dia ada semangat, dan bulan lepas dia banyak dapat closing ahli-ahli baru. Yang best dia semuanya dia buat secara online. Itu yang best. Okey, itulah sedikit daripada story apa downline tadi. Apa downline tadi. Okey. Okay, thank you Tajul. Thank you. Okay. Next, nampak Richard. Okay, mana Richard, sharing Richard. Jom. Selamat pagi semua. Ohayo gozaimasu. Ohayo. Bonjour. Kita satu dunia, kita cakap kalau selamat pagi ya, kena ambil semasa sikit. Okey, apa khabar kalian semua? Wah, dah lama tak ada sharing dalam Teppanyaki. Okey, tadi itu manager Tajul sharing band tak? Band kan? Kata tak pandai cakap tapi dah pegang mic setengah jam tak lepas-lepas. Okey? Bagus, semua orang boleh sharing. Cuma pengalaman kalau tak cukup, mungkin kita takut nak sharing orang. Jangan takut, jangan berasa takut. Okey, kita belajar sungguh-sungguh. Okey, bila ada pengalaman, okey, kita sharing kuat dengan sesiapa-siapa kita jumpa. Okey. So, saya merasa syukur sebab masih sihat. Okey, sekeluarga, anak bini semua okey sihat belaka. Dan bersyukur sebab apa? Okey, ada Pak John BO International. Okey, ini tim yang sangat-sangat hebat di seluruh Asia.
Okey, satu hari nanti kita akan jadi yang paling hebat di dunia. Okey, amin. So, saya bersyukur sebab apa? Okey, kenapa saya boleh join Power Living? Okey, saya bersyukur kepada Tuhan sebab okey, saya timpa kemalangan masa 2006. Okey, sebelum ni memang saya join tapi saya tak nampak di potensi bisnes Power Living. Apabila saya timpa kemalangan pada 2006, okey, saya betul-betul kaji okey tentang bisnes forever. Okey, dan dalam masa setahun macam tu okey saya naik jadi manager dengan pendapatan okey 5 angka. Okey, bukan itu saja. Okey, saya juga okey bersyukur sebab masa 2009 kita okey jumpa seorang ustaz okey dari Afrika yang memberitahu mengajar kita okey berkongsi dengan kita bahawa ini bisnes okey produk sunnah dengan bagaimana dia menjalani bisnes flower ni. Jadi sejak itu kita punya income okey tetap meningkat hingga kini. Okey, saya memang sangat-sangat bersyukur dapat tahu tip-tip dari ustaz tu. Okey, ustaz saya masih ingat nama dia Ustaz Hamdan lah dari Senegal Afrika. Okey. Jadi 3 perkara nak sharing berita baik. Okey. Setengah ada antara kalian semua ada tahu saya sudah settle MSCBN level 2. Sama juga okey itu saya tak pernah sharing iaitu saya pun sudah sharing sudah settle saya punya Sorry Eagle Manager selama 11 kali pada bulan Oktober lalu. Okey, 11 tahun. Okey, ada join okey 16 tahun sama dengan Campbell tadi. 16 tahun dalam Power Living, masuk 17 tahun dah. Okey. Dan okey ni bukan target saya lah. Memang ambil target okey saya nak anak buah saya okey ada F2D, Eagle Manager, CBM dan juga okey bersyukur okey saya punya sisi dah meningkat banding dengan tahun lepas. Banding dengan tahun lepas okey tetap meningkat. Dan saya punya target okey berdoa untuk saya supaya saya boleh hit saya punya target okey 3,500 cc. Okey. Jadi target saya seterusnya adalah 5,000 cc okey dalam 2021 sebab lagi beberapa minggu dah masuk 2021 ni. Okey, jadi kita kena plan betul-betul okey kita punya target okey bagaimana kita nak mencapainya. Dan 2022 okey agak walaupun ada masa panjang lagi tapi ada target nak capai GLT dalam 2022 dan CBN level 3. Okey, dan saya bersyukur tadi saya bersyukur sebab okey saya dapat kenal saya punya upline si Fusion dengan Simu Olive Tree. Okey, tanpa dia orang siapalah kita dalam Forever Living. Okey, dia Sifu dengan Simu dah banyak tolong kita dalam perjalanan okey untuk mencapai kejayaan dalam Forever Living. Saya berterima kasih banyak-banyak atas okey jasa budi upline dan juga okey nak ambil peluang ni ucapkan ribuan terima kasih kepada mentor Sifu Datuk Desmond dengan Datin Greshan. Okey, dan juga menunjuk okey banyak-banyak okey tip-tip dengan kungfu okey sampai kini. Okey. So I punya pencapaian bukan apa ni kata smooth lah mula-mula buat. Semua orang rasa pun ada perasaan macam ni. Okey, ada halangan, ada cabaran, ada rejection semua sebagainya. Ini memang biasalah. Okey, dulu Richard memang seorang peniaga. Okey, sebelum ni aku pernah jadi sales. Apa bisnes? Okey, saya fikir balik. Sifu tanya saya, apa bisnes? Tak ada halangan. You masuk aja, you buat aja, terus you boleh berjaya. Ada. Kalau tak ada, okey, you kena terima lah. Okey, you kena terima cabaran, halangan semua tu. Kalau you nak you nak mengatasi ketakutan, okey, itu fobia anda. Hanya satu saja cara. Satu saja, tak ada lain. You kena menghadapi. You kena menghadapi okey cabaran itu dan you kena menyelesaikan cabaran-cabaran anda. Baru anda dapat memajukan diri okey ke hadapan. Tak ada cara lain. You tak boleh elak. You elak, you tetap jadi seorang loser. Okey, seorang gagal.
You kena berani menghadapi cabaran-cabaran, halangan semua tu dan okey, fikir macam mana nak menyelesaikan cabaran-cabaran tersebut. Okey. So pencapaian kita bukan senang. Okey. Sebab kita ambil cabaran itu dan kita buat secara istiqamah. Okey. Hanya orang yang beristiqamah dapat mencapai impian-impian, target-target dia. Betul tak? Kalau tak betul, okey. Mari kita sama-sama okey membuat sungguh-sungguh. Okey, wah, si Fusion tengok saya sangat serius. Ada sikit tekanan. Tak ada. Tak ada lah. Silakan. You tak ada, saya ada. Saya jawab saya. So, I memang hutang budi lah kepada si Fusion. Okey. Tanpa dia, saya tak ada kehidupan yang agak selesa hari inilah. Okay, tapi I takkan duduk dalam zon selesa ni. Saya akan tetap menuju ke hadapan, okay, dan majukan diri sendirilah. So saya juga berdoa semoga kalian semua berjaya dan kita sama-sama naik ke pentas dunia. Okay, so saya punya kongsi sampai setakat ni aja lah. So kita jumpa lagi ya. Okay. Thank you. Okey. Kami sama-sama doakan kan Richard jadi GLT dan CBM level 3 sama-sama doakan amin. Mesti jadi. Okey. Sebelum nak jemput Ustaz Sophian, okey, sebenarnya I ada sikit benda nak share juga, okey. Tadi I dengar macam Tajo, okey, ada buat live, lepas tu ada buat letak video juga saman kan, sekarang memang saman online. Okay. Jadi kan banyak orang nak buat tapi takut, betul tak? Nak buat tapi kadang-kadang kami rasa tak tahu apa nak cakap, tak tahu apa topik nak perlu bentangkan. Okay. Sebenarnya ini biasa pun Datuk Sifu pun pernah cakap dah sebenarnya ni. Okay. Tapi yang penting kan kami cuba tengok ni. Ini adalah okay, kontes. Satu adalah content. Okay. Kontes adalah cawan ni. Okay. Ini ada cawan ni. Ini adalah kontes dia. Konten kan, konten apa, konten adalah cawan ni. Kontes kan apa nak kami cakapkan dalam setiap kali kami buat live kan. You nak dalam live, you nak buat GEP ke, tak ada masalah. Okay. Kalau you nak live tentang produk pun tak ada masalah. Okay. Produk pun tak ada masalah. Kalau anda nak cakap tentang itu panggil motivasi. Motivasi pun tak ada masalah. Janji kan topik itu kami mesti tarik mereka balik kepada forever. Topik tu mesti balik pergi ke forever. Supaya kan mereka boleh WhatsApp you, PM you. Tadi dengar tak? Ada lakan-lakan kan dia buat live ke, dia upload video kan. Memang ada orang dia PM, dia akan buat punya. Tapi yang paling penting kan kena konsistensi, be water, okay? Kena I boleh pecahkan batu sebab dia sangat fokus. Kalau you nak buat live ke buat apa kan, kena sangat konsistensi lah. Kena setiap minggu kena ada buat. Mesti kena ada buat. Jadi banyak benda you boleh cakap masa live. Masa live kan you boleh cakap banyak benda. Banyak orang tak tahu live kan masa nak cakap apa. Sebenarnya masa anda buat live kan apa dalam konten dalam live kan. Konten dalam live ini. Okay. Ilmu sebenarnya 30% saja. 30% ni adalah ilmu tu. Ilmu ataupun apa yang anda nak bentangkan. 70% tu itu adalah entertainment. Entertainment panggil apa? Hiburan. Okay? Hiburan. Jadi yang konten kan ilmu tu 30% je. Kalau contohlah kami tentang GEP ke, okay. GEP kan kami tak akan tentang sepenuh punya GEP dalam live. Sebab kerana tentang penuh punya GEP dalam live kan, anda mungkin ambil masa 1,5 jam, 1 jam. Jadi tak banyak orang kan boleh ikut live kan begitu lama. Jadi kan kalau itu GEP anda boleh buat beberapa topik, okay, buat beberapa topik. Jadi kan dalam topik itu hanya 30% adalah ilmu. Anda apa ilmu lah? Contoh yang anda biasa punya lah. Macam
tak ada PV ke, okey, tak ada orang dengar kan. Itu memang ada perlu jadi 3 topik dah. Macam mana nak pilih syarikat, okey, 3 konsep, okey. Lepas tu nak dapat insentif pergi mana, pick why, okey. Lepas tu sikit NDO, cara macam mana buat sales, cara macam mana buat sharing. Ini adalah 30%. Yang penting kan, you punya live tak boring. Tak boring. Mesti kena ada entertainment. Mesti kena ada hiburan. Jadi kan orang suka nak follow. Orang suka nak follow. Cuba kami fikir balik kan. Kami tengok balik macam Georgie Yusrida. Dia punya live kan memang tak boring punya. Tak boring punya. Kadang-kadang kan dia marah orang punya. Dalam live dia. Jadi kan ini live adalah sangat entertainment. Sangat entertainment. Ilmu kan sebenarnya memang tak banyak. Hanya 30% saja. Tapi entertainment tu banyak. Orang kan kadang-kadang ada orang kan suka nampak orang marah dia. Okey. Dia suka ikut follow. Dia akan follow. Jadi entertainment tu sangat penting. Masa buat live kan kami jangan kisahlah berapa orang tengok live kami. Sebab kan cerita macam ni. Kalau anda buat live, okey, hanya ada 10 orang tengok saja. Mungkin anda rasa tak banyak orang lah. Tapi tak apa. Sebab you tengok balik kan, akan ada banyak orang view punya. Lepas dia view, mungkin dia messenger anda. Mungkin dia akan PM anda. Jadi ini adalah penting. Bukan masa kami buat live. Okay. Masa buat live kan, kami kena ada reaction. Nampak siapa dalam live kan pun kena halo-halo dengan mereka. Itulah adalah hiburan. Anda dari mana? Cuaca macam mana? Keadaan apa-apa. Itu adalah hiburan. Jadi kan satu live, you nak buat apa kan? Yang paling penting tu, itu hiburan body language ke, okay? Anda punya body language tu adalah penting. Sangat penting. Inilah cara macam mana kan kami, kalau anda memang fikir kan nak buat live ke, nak buat apa kan, ini adalah sangat penting. Next kan, okay? Sekejap. Next. Kalau macam mana kan anda boleh sebagai jadi pemenang, jadi satu winner. Kan, winner sangat penting. Mesti kalau anda menang kan, kami macam follower. Kalau anda nak menang, bukan maksudnya anda menang sideline ke, menang siapa kan. Kena menang jadi, contoh you nak jadi jutawan, you nak jadi F2D, you nak jadi eager manager, you nak jadi solid manager, you nak jadi CVM, you nak jadi GLT. Itu adalah menang. Okay, itu adalah menang. Yang paling penting, anda mesti nak tahu kan, kalau anda nak menang, anda mesti tahu anda punya klien, apa dia nak. Ataupun downline anda. Okay. Apa mereka nak. Okay. Apa mereka. Pernah tak tanya downline anda nak untung berapa wang? Okay. Downline baru. Pernah tanya tak? You nak tentang forward, you nak untung berapa banyak wang? Okay. Sebab banyak orang kan fikir taruh forward, mungkin dia fikir nak untung berapa ratus, 1,000, 2,000 saja. Jadi mereka memang tak tahu nak buat planning. Sepakat upline. Jadi anda boleh tunjuk cara dia, okay, macam mana untuk nak capaikan itu income dia. Sebab tiada big why dia. Big why dia nak untung ekstra 3,000. Untuk nak perhentikan kerja. Itu mungkin big why dia. Nak lebih masa untuk keluarga dia. Jadi kan, mungkin masa tu anda boleh duduk sama dengan dia, nak bagi tahu dia, mungkin perlu menaja berapa banyak orang VIP kan, untuk nak dapatkan itu wang, untuk nak jual berapa produk bagi novice, untuk nak dapat menaja berapa banyak orang kan, untuk nak bawa berapa banyak tim, berapa sisi, itu adalah penting. Lepas tu kami tengok, kalau anda nak menang, anda mesti nak menang punya, kami punya bersaingan kami kan, sebenarnya bukan orang follower. Pesaingan kami adalah company di luar. Mungkin contohlah Elken ke, Amway ke, Causeway ke. Itulah ada persaingan kami. Kami tengok kan apa yang mereka tak dapat buat. Okay? Tak dapat buat. Kami pergi buat. Apa yang mereka tak dapat, contohnya memang biasalah. 3 konsep tu. Mereka ada PV. Mereka adalah orang tengah. Okay? Mereka kan mungkin perlu pairing. Itu mereka tak dapat buat. Tapi kami boleh buat. Satu lagi, apa yang mereka tak nak buat. Contohlah, mereka mungkin tak nak live ke, tak nak cara online ke, tak nak Zoom kan. Cuma kami pergi buat. Sebab kami tahu kan online speed
online punya speed akan sangat cepat. Banyak orang kan memang takut nak buat sharing ke, tak nak buat live ke, tak nak pergi jumpa orang kan, tak apa kami buat. Kami pergi selang pergi attack mereka punya customer. Ini yang sangat penting. Mereka attack mereka punya leader. Lepas tu nombor tiga adalah yang mereka sudah buat. Tapi buat tak baik. Tak cukup baik lah. Tak cukup baik. Apa maksud tak cukup baik? Mungkin mereka tak servis mereka punya pelanggan, tak follow up mereka punya downline, tak ikut betul-betul, tak ajar mereka betul-betul kan. So kami perlu tunjukkan kami adalah upline yang memang boleh tolong dia naik pergi pentas dunia. Kami kena bagi tahu dia sebab kami ada BOI system, kami ada system day, kami ada support system, kami ada next bulan depan kan kami ada kickstart camp, kami ada banyak insentif, itu kami yang boleh tolong dia. Inilah anda akan jadi pemenang. So macam mana jadi pemenang kan? Sebenarnya ini je. Kalau anda tahu, anda buat ini, anda akan jadi, you akan jadi winner. You akan jadi winner. So ini sikit untuk nak take home value. Jadi sekarang kan nak jemput Ustaz kami punya CBM Ustaz Sofian. Sebagai first time saya jumpa Ustaz Sofian kan, I memang rasa lah Ustaz Sofian kan, dia memang bukan orang pandai nak cakap. Dia memang sangat humble, memang slow. Rasa I dengan dia lebih kurang, kami pun tak pandai nak cakap punya orang. Memang kami pun bukan orang yang kuat niaga juga, tapi kami memang start dengan produk untuk nak kesihatan sendiri, untuk kesihatan keluarga, lalu sana kan. Kami tiba-tiba kami boleh jadi manager, tiba-tiba kami boleh jadi F2D, tiba-tiba dapat e manager, tiba-tiba pun dapat capai CBM. So sekarang saya jemput Ustaz Sofian. Jom Ustaz Sofian. Wah. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada waktu yang sangat-sangat singkat ini, terima kasih yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Sifu Sean kan, dan Simo Olive dan juga semua upline saya kerana telah orang kata membimbing kita sehingga maknanya kita sampai ke tahap yang sedang kita capai ni. Maka malam ni sebenarnya kita tak pandai cakap betul. Sifu cakap yang tepat sekali. Jadi apa yang saya nak sharing, yang mana sebenarnya Sifu bagi tajuk tu kan, dia kata tip untuk berjaya tu. Sebenarnya tip untuk berjaya ni orang ramai lebih hebat lagi lah. Ramai lebih hebat. Tapi saya akan kongsikan apa yang berlaku pada saya. Apa yang berlaku pada saya. Yang mana saya akan fokus malam ni pada sikap. Pertama sekali, yang menyebabkan saya terjebak kepada bisnes ialah apabila saya ada big why. Pada mula-mula saya buat Forever hanyalah kerana untuk makan produk. Sebab saya tahu produk Forever ni sangat-sangat bagus bila Ustaz Haris, jadi terima kasih kepada upline saya ni, Ustaz Haris, dia telah perkenalkan aloe vera gel dan Artixi kerana saya masa tu tak sihat, saya selalu lesu, tak boleh, bukan setakat lesu lah, tapi maknanya sakit. Kita nak bangun mengajar tu, kadang-kadang saya terpaksa tidur daripada pagi sampai petang tu sebab ni belakang ni bengkak ni. Jadi Ustaz Haris lah, dia tak cakap banyak, dia pun cakap online saja. Dia kata, Ustaz sakit? Dia kata, Ustaz sakit? Ya, saya sakit. Sakit ni ada darah tinggi ni, teruk ni. Dia kata, Ustaz cubalah. Ini ramai orang dah cuba dah. Dia kata. Dia punya bahasa dia simple sangat. Dia kata apa? Ramai dah orang cuba ni, bagus ni. Dia kata. Jadi saya pun makan. Saya makan tu saya rasa, jadi di situ bermulanya saya percaya dengan produk. Sehingga terlintas, saya ingat lintasan dalam hati saya, terlintas dalam hati saya satu benda yang asing, iaitu apa?
saya kata kalaulah saya nak berniaga, inilah produk dia. Tu mana benda yang asing sebab kita awal-awal memang kita tak nak buat bisnes. Masa Ustaz Haris ajak buat bisnes tu, ajak makan produk tu pun saya dah letak dah. Saya tak nak buat bisnes. Saya tak nak buat bisnes. Saya nak makan je. Okey, jadi permulaan saya saya berniaga ataupun share adalah kerana nak makan produk. Sebab saya tak ada duit nak beli produk. Jadi inilah benda yang saya pesan pada downline saya yang mana bila mereka kata tak ada duit. Mereka tak ada duit. Jadi kita akan bagi tahu kepada dia bagaimana kesihatan kamu, penting ataupun tidak penting. Penting ataupun tidak penting, nilai sihat tadi penting. So, kena buat sesuatu. Apa dia? Saya nak kamu untuk berniaga. Jadi bukanlah orang kita kena betulkan tanggapan orang ingat buat bisnes ni sebab ada duit. Tak. Sebenarnya sebab tidak ada duit lah kita kena buat bisnes. Jadi itu permulaan. Kemudian saya buat betul-betul ialah bila tiba masa saya tak cukup duit nak bayar sekolah anak. Saya meminjam je. Saya meminjam. Jadi meminjam tapi akhirnya tak mampu nak bayar balik, anak dah nak masuk sekolah dah tak boleh nak ni dah. Jadi saya pun kata ini saya saya beranikan diri lah, buat betul-betul lah forever. Di sinilah saya jumpa Big Y. So saya nak bagi tahu pada hadirin yang ada pada malam ini, Big Y ini terkadang-kadang ada orang dia tak jumpa dalam diri dia. Dia tak jumpa. Macam saya lah. Sebab bagi saya relax ya. Saya ingat semasa saya mengajar, saya tak buat bisnes, saya kalau tak ada duit, saya relax lah. Saya relax. Tak ada. Saya pernah hidup dengan duit 20 sen je dalam poket. Tak ada, aku tak ada makan, tak apa, nanti bila saya ingat okey, bila saya dah betul-betul perlu, saya pergi mengajar, dapat duit, okey kita guna. Lepas tu habis. Tak ada duit mungkin berapa lama saya hidup macam tu. Saya hidup macam tu. Maknanya kita dah biasa susah. Dah biasa tak ada duit tu. Jadi itu menyebabkan bila kita orang kata tentang duit kata tak ada masalah aku hidup. Betul kan? Tapi sesuatu yang berlaku, kita jumpa Big Y ialah pada keluarga kita. Tu dia. Kalau satu orang dia tak jumpa Big Y dalam diri dia boleh tengok keliling dia. Jadi di sinilah saya jumpa bagaimana anak-anak saya. Saya berfikir untuk bagi anak-anak saya yang terbaik. Dan yang kedua, barulah di situ datang satu fikir, keluarga saya, mereka ni dia ada berbagai-bagai, kita kata yalah, maknanya mungkin dia kena dengan hutangnya, dengan keadaan yang kita kata tak selesa pun, tapi buat relax, buat macam tu. Jadi saya punya Big Y ialah stop sampai sini saja. Maksud dia orang berharap pada orang, nak minta duit orang, ataupun nak rebut-rebut harta waris, nak rebut-rebut faraid, dah stop sampai sini saja. Kita buat suatu tindakan yang mana kita boleh beri kebaikan yang sebanyak-banyaknya pada anak-anak kita dan kita berhentikan segala kelemahan yang berlaku daripada keluarga kita yang dulu-dulu. Berhenti. Maksud dia apa? Kita buat sesuatu, mereka ada hutang, kita berusaha untuk bantu mereka hutang. Dan kalau sekiranya mereka ada harta yang nak diwariskan, kita boleh bagi keluarga yang lain. Mereka boleh ambil. Kita tak perlu. Dan saya teringat Datuk Desmond, dia punya cakap, dia kata apa? You buat bisnes ni supaya apa? You nanti dah tua, jangan harap pada anak you untuk bantu you. Jangan harap. Tapi kita kena ada satu pemikiran, kita kena ada satu kita kata jati diri bahawa kita yang akan bantu mereka. Jadi di situlah jumpa Big Y kita. Di situ kita pun bermula, mula buat forever. Dan perkara yang kedua yang kita nak ada, yang kita nak kena terap dalam diri kita, berani. 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 Sebab kenapa? Berani inilah yang datang kebaikan pada diri kita. Berani. Pertama, berani berimpian. Berani berimpian. Dulu
sebelum buat business forever, berani nak fikir pakai Mercedes? Tak berani. Kan? Berani nak fikir beli rumah banglo? Tak berani. Kan? Berani fikir nak makan dekat tempat-tempat yang orang kata apa? Agak mahal sikit? Tak berani. Tak berani. Kan? Sebab apa? Mahal lah. Nanti membazir lah. Benda tu datang dalam diri kita tahu. So maknanya kita kena berani berimpian. Sebab apa? Kita kena ingat. Dalam dunia ni, Allah Ta'ala, mana Tuhan kita, Allah Ta'ala telah cipta dunia ni penuh kecantikan dia untuk kita. Untuk kita. Sehingga kita jadi hamba yang bersyukur. Itu dia punya jalan. Jangan kita fikir yang negatif. Setengah orang fikir, nanti aku kaya, jadi jahat. Kenapa dia fikir kaya jadi jahat? Mengapa itu yang ada dalam pemikiran dia? Sepatutnya, kalau dah kita kata dah senang, kita akan senangkan orang lain. Kita akan bantu orang lain. Kita akan bagi sumbangan pada masyarakat. Kita akan perbaiki mana-mana tempat yang kurang. Itu kita punya yang kita kata sepatutnya berlaku dalam diri kita. So kita kena berani berimpian. Contoh apa impian saya? Ada impian saya nak jadi CBM level 3. Saya ada impian tu. Walaupun dia memerlukan masa, okey. Perlukan masa, okey. Kalau ada yang boleh laju, mesti pergi laju. Tapi kalau ada orang yang mungkin dia lambat sikit, it's okay. Tak apa. Sebab apa? Saya percaya kepada istiqomah. Saya percaya. Saya percaya tu. Sikit macam Sifu kata tadi kan. Mana setitik air tadi tu boleh lekukkan batu tu. Saya percaya pada tu. Maknanya dengan kita buat berulang kali. Okey, kita kena berani apa? Satu berani impian. Yang kedua, kita kena berani mencuba. Tu dia. Kena berani cuba. Berani cuba tau. Macam nak jadi speaker, kena berani cuba. Kita tahu kita tak pandai, tapi kita nak cuba. Ada tak kawan-kawan kita gelakkan masa kita cuba? Tak ada. Kan saya kagum masa saya duduk saya dengar satu MC dekat Maluri dulu. Dia first time jadi MC. Masa tu dia assistant supervisor lah, dia VIP. Dia jadi first time jadi MC. Saya ingat dia naik tu, dia nak jemput speaker, dia kata bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana. Dia baca doa makan. Kat situ. Makna dia punya begitu menggigil dia punya gabra tu, dia boleh baca doa makan kat situ. Jadi saya tengok, wah, orang ni betul-betul mana dia berani. Tapi bila dia sedar, kenapa saya baca doa makan kan? Minta maaf ya, saya first time saya gugup ni. Jadi saya punya gugup sampai saya baca doa makan. Mana dia mengakui benda tu dan dia mencuba. Yang itu bagi saya sangat-sangat special. Sangat special. Bagi saya orang yang berani cuba, dia sangat special. Jadi kena berani cuba. Sebab apa? Apa yang menjadi ketakutan? Takut gagal. Betul? Betul tak? Kenapa orang tak nak cuba? Dia takut gagal. Kenapa dia tak nak sesuatu tu? Contoh nak talk depan orang ramai, dia takut nanti begini-begini gagal. Sebenarnya berani mencuba, tidak ada gagal. Tidak ada gagal. Sebab apa? Ketika you mencuba, you telah berjaya. Walaupun pada nampak realitinya you tak berjaya. Tak. You sebenarnya telah berjaya. Sebab apa? Tengok orang yang mencipta mentol lampu tu, yang kata Thomas Alva Edison tu, yang cipta mentol lampu tu, dia punya percubaan yang ke-1000. Kan? 1 tak jadi, 2 tak jadi, 3 tak jadi, 4 tak jadi, sampai ke 1000 jadi. Jadi adakah 1 hingga 99 tu gagal? Tak. Itu bukan gagal, itu nama dia proses pelajaran. Okey, ketika you mencuba, tidak ada istilah gagal. Gagal ni bila apa? Bila tak jadi you berhenti, itu gagal. Sebab saya dulu menghafal Quran, saya kecil-kecil, saya belajar sampai darjah 6 saja. Saya belajar sampai darjah 6, kemudian kita masuk sekolah Quran, menghafal Quran.
Jadi kita menghafal, bila tak ingat kena hafal lagi, bila tak ingat hafal sampai ingat. Maknanya dia tidak ada ketika kita mengulang tu, itu proses. Dia bukannya gagal. Gagal ni bila you jatuh terus. Itu gagal. Satu orang baby, dia nak berjalan, dia baru berdiri, pop jatuh. Lepas tu dia berkata, tak nak berdiri lah. Tu gagal. Maknanya semua hidup dia tak akan boleh berdiri, semua hidup dia tak akan boleh berjalan. Itu gagal. Tapi ketika dia jatuh, itu bukan gagal. Dia kena rasa tu untuk belajar. Mana kena berani cuba. Tidak ada istilah gagal. Gagal ialah tidak mencuba. Tu. Jadi mana tu sikap kita. Kena berani cuba. Kita takut nak sharing, kita takut nak bercakap dengan orang. Kenapa takut bercakap? Nanti orang tu cakap macam mana? Macam mana? Tak apa. Tak apa, cakap je. Sharing. Alhamdulillah saya makan aloe vera ni best. Bagus. Orang tu kata ada produk aku lagi bagus. Dia kata macam tu kan. Kita kata itu saya tak tahu tentang itu. Saya tak tahu tentang itu. Tapi yang saya tahu, yang kawan-kawan saya dah try dan 169 negara punya orang try berjaya. Benda tu bukan berlaku pada ni siapa ni? Ustaz Bashir. Dia kata saya tu. Itu proses. Bukan hantar je. Semua orang kita sama. Kita semua sama. Itu proses. Okey? Kenapa? Kena berani. Tadi berani mencuba. Yang kedua, yang ketiga kena berani terima kritikan. Kena berani. Maksud dia apa? Orang akan bercakap sesuatu yang tak sesuai dengan dia. Itu normal. Bila benda tu dia tak ngam, dia cakap, okey. Itulah yang membezakan dia dengan kita sebenarnya. Kita kena ingat, berani menerima kritikan. Sebab apa? Sebab kita nak berjaya. Kita nak satu matlamat. Kita nak satu pencapaian. So kita kena terima. Orang tak nak berjaya, dia akan kritik. Tak apa. Tak apa. Orang tak nak berjaya, dia kritik. Okey? Tapi tentulah berbeza orang yang nak berjaya dengan orang yang tidak berjaya. Orang nak berjaya, dia akan sanggup terima kritikan tadi. Kritikan tu bahkan menjadi satu pelajaran untuk dia. Satu ketahanan tau. Ketahanan dia panggil. Tahan. Belajar tahan. Kadang orang cakap kita dah marah. Kan? Kadang orang cakap kita dah marah. Tak tahan. Kita kena belajar tahan. Benda tu pun kita belajar kan. Mana belajar tahan. Mana tahan diri daripada apa kita kata nak marah. Sebab emosi ni dia boleh bunuh diri kita sendiri. Dia bukan bunuh orang, dia bunuh diri kita. Emosi tu dia akan bunuh diri kita sendiri. Kan? Daripada satu orang yang sepatutnya berjaya, saya tak nak buat lah. Dia dah, siapa yang binasakan diri dia sendiri? Bukan kritikan orang, bukan cakap orang, bukan dengki orang, tapi diri dia sendiri. Diri sendiri yang tak mahu. Yang mana dia dah mengalah dengan cakap orang. Kan pagi tadi ada share kan, poster kan, kata, biar je orang kritik kamu, kerana yang nak berjaya kamu, bukan dia kan. Mana kena berani terima kritikan. Tak ada masalah, tak ada masalah. Jangan kita nak jadi berjaya, lepas tu kita nak semua orang puji, tak ada. Kan? Mesti ada melalui fasa-fasa tu. Yang seterusnya, berani ambil risiko. Berani ambil risiko. Berani ambil risiko. Okey, ambil risiko ni maksud dia apa? Ketika satu orang nak bertindak, dia akan terpaksa ambil risiko. Contoh, sekarang ni dia nampak dia akan kena buang kerja. Dia nampak. Tapi dia masih tak berani lagi nak ambil risiko untuk mulakan. Untuk mulakan business forever. Walaupun dia selalu dengar, dia dah nampak orang tu naik CBM, orang tu pergi melancur, orang tu dapat duit puluh-puluh ribu. Dia nampak. Tapi dia tak berani nak ambil risiko. Di sinilah saya teringat, mula-mula saya beranikan diri, saya bertawakal, saya kata saya minta cuti tanpa gaji. Saya beranikan diri, saya minta cuti tanpa gaji untuk saya push. Mula daripada bulan 11 2018. Saya cakap dekat Mudir, saya ambil cuti. Jadi tahun ni pun sebenarnya tahun saya bercuti. Tahun saya bercuti tanpa gaji daripada madrasah saya, daripada sekolah saya.
saya cuti tanpa gaji 1 tahun. Saya minta, dan alhamdulillah kalau saya masuk balik mengajar, saya boleh mengajar dengan income forever. Maksud saya tak perlu lagi ambil gaji. Saya mengajar sebagai orang yang berkhidmat saja. Itulah cita-cita. Maksud antara impian saya nak mengajar agama tanpa mengambil upah. Tanpa mengambil gaji. Biarlah kita yang bagi ilmu agama, kita yang membantu mereka daripada sudut keuangan dan kita membantu. Itu antara impian saya. Jadi alhamdulillah, mana bila kita beranikan diri tu ambil cuti tanpa gaji, mana masa tu saya ingat saya punya business forever, saya baru dapat gaji 1,000 je masa tu. 1,000 lebih, kadang 800 masa tu. Masa tu. Jadi kalaulah tak ambil gaji, walaupun gaji kita taklah banyak mana, gaji kita masa tu 1,100, lepas tu campur dengan Business Forever adalah dalam 2,000. Ni kalau hilang separuh ni gagah juga. Anak saya 7. Anak tuan-tuan, perempuan berapa? Anak saya 7. Anak saya 7 sekolah. Sebab tu saya tak ada hutang. Sebab apa? Saya tak berani hutang. Sebab saya memang play safe, orang kata kan. Tak berani hutang bank lah maksud dia. Hutang orang ada, hutang bank tu tak berani. Sebab saya takut. Anak saya 7. Ni bahaya kalau hutang orang tu boleh kita tak mampu bayar. Okey, nanti dulu tolong kan. Kita cakap macam tu kan. Tapi kalau bank tak boleh. Saya tak berani. So saya tak ada. Ada dulu Proton Saga tu dah lama. Itu pun sebab sikit-sikit kan. Lama dulu 300 je. Masa tu. Beranilah. Kan? Jadi ambil risiko tu saya nampak alhamdulillah tu yang disebutkan, ada kawan-kawan kita jumpa kan, dia kata kamu patut bersyukur dengan satu tindakan yang satu masa nanti kamu berterima kasih dengan tindakan tu. Maknanya kamu bertindak dengan satu tindakan yang satu masa nanti kamu berterima kasih dengan tindakan tu. Tu dia. Betul. Betul 6. Betul. Putri Razan tak lahir lagi. Okey, betul. Okey. Betul. 6 sekarang 7 lah. Okey. Dan yang kena berani juga, berani belajar. Kena belajar. Saya ingat masa saya supervisor buat 5 sisi tak ada orang follow. Kita memang ada niat nak jadi manager kan. Ada. Buat 5 sisi tak ada fighter. Saya ingat saya ni hidup dengan pengguna semua. Tapi bila saya mula ambil cuti tanpa gaji tu, mula ada orang nak buat 5 sisi. Ada orang buat. Yelah, ada beberapa downline saya pun mula follow. Di situ saya baru nampak, maksudnya bila kita fokus tu orang follow kita. So maknanya saya ingat satu Wilfred kan, masa kita duduk datang kelas dekat Maluri, dia sebut, dia kata you tak boleh jadi manager kalau you tak tahu ilmu manager, dia kata. You tak boleh jadi manager kalau you tak tahu ilmu manager. You mesti mesti settle dulu ilmu ni. Saya pun dengar, betul lah, patutlah aku tak boleh manager, aku kena ada ilmu ni dulu. Saya ingat, okey, jadi saya kata saya nak belajar. Saya nak belajar ilmu manager tu walaupun saya supervisor, saya ingat. Saya kata. Jadi belajar tu bukan maksudnya kita dengar tau. Dengar dia cakap tu bukan, tapi maksud dia kita belajar tu dengan cara kita bertindak. Itu maksud belajar. Kan? You belajar dengan you bertindak, bukannya dengan you dengar I dah tahu. Bukan, tapi maksud dia ialah you bertindak. Maksud dia kata you kena ada ilmu manager. Maksud dia kau pantau, kau belajar untuk tengok sisi, kau tengok untuk downline macam mana, kau tengok apa yang dia perlukan, macam mana nak servis pelanggan dengan bertindak. Itu maksud dia. Itu maksud dia kata berani belajar tadi. Maksud dia jadi saya masa saya supervisor tu, bila Wilfred cakap macam tu, saya ingat dia kata okeylah, maksud dia mungkin Tuhan nak suruh aku belajar. Saya ingat lagi kata-kata tu. Maksud tu dalam hati saya, mungkin Tuhan nak suruh aku belajar. Dia kata okey, aku belajar. Saya belajar buat 5 sisi. Okey. So kena berani belajar. Okey, yang ketiga kita kena ada matlamat. Matlamat ni satu, hidup kita kena ada matlamat.
Jadi saya tak pernah sebelum ni tak ada kan. Masa zaman mengaji dulu ada lah. Nak jadi hafiz ni bila, nak khatam Quran bila. Tapi masa yang hidup ni tak ada. Macam tu lah hidup. Dapat gaji habis. Okey, nanti sebelum tunggu akhir bulan tu kita relax tu. Balik rumah relax tunggu akhir tahun. Akhir bulan kan. Jadi dia tak ada apa orang kata hidup matlamat gitu. Jadi bila kita buat forever kita nampak maksudnya dalam 5 tahun ni apa patut saya dapat? Apa patut saya dapat dalam 5 tahun? Sebab tu saya ada cita-cita saya nak melahirkan jutawan-jutawan muda. Saya ada cita-cita tu. Saya pernah sebut pada downline-downline saya yang muda-muda. Saya nak contoh mereka yang umur 20, 25 tahun. Saya nak 30 dia dah jutawan. Saya ada cita-cita tu. Saya cakap, kau jangan jadi macam aku lah, 40 nak buat, baru nak buat forever. Kan? Biar korang. Jadi benda tu mengajar saya supaya saya nak anak-anak muda ni, yang mana kadang-kadang anak muda ni dia relax je. Dia main game, dia apa semua. Dia relax. Sebab saya lalui benda tu, so saya tahu. Mana jadi keadaan ni menyebabkan kita nak, kalau ada anak muda, saya nak dia ada matlamat. Jadi yang itu juga menjadi saya punya pelajaran. Saya duduk dalam kelas Sifu Jeki, saya duduk dalam kelas Sifu Sean, saya duduk dalam kelas, mana dia tunjuk matlamat. So matlamat tu macam mana? Apa yang dikatakan matlamat? Bila sebut jadi jutawan, jutawan, itu satu kita punya impian, kita punya angan-angan. So bila dia akan jadi matlamat, pertama ciri-ciri matlamat dia mesti jelas. Dia mesti jelas. Satu, dia mesti boleh diukur. Dia mesti boleh diukur. Itu matlamat. Masa dia boleh diukur, kekuatan dia boleh diukur. Contoh you buat 5 cc. Kan? You buat 5 cc. Itulah maksud dia, macam mana you buat 5 cc. Okey, hari ni saya nak sharing dengan 2 orang. Saya akan dapat setengah cc contoh dia. Kan? Dia ada sesuatu yang boleh diukur. So bila saya share pada 2 orang tadi, kalau 2 orang tadi terima, kalau tak dia jadi pelajaran, 2 orang tadi terima, saya dapatlah 1 cc. Ia simple, ni cerita simple dulu. Kan? Cerita simple. Okey, 1 cc. Kemudian bila ada 2 orang lagi terima, saya dapat lagi 1 cc. So dah 2 cc. Kemudian bila 2 orang lagi terima, saya dah dapat 3 cc. Contohnya kan? Bila 2 orang lagi terima, saya dah dapat 4 cc. So itu adalah matlamat yang boleh diukur. Dia mesti boleh diukur. Dia adalah jelas, dia boleh diukur dengan masa. Dia boleh diukur. Itu matlamat. Kalau nak jadi kita kata nak jadi JLT, macam mana dia punya jalan dia? Dia mesti ada jalan dia. JLT kita tahu 7,500 cc. So apa kita punya tapak? Apa kita punya tapak? Okey, dalam 3 tahun yang pertama kita push untuk pergi 1,500 kepada 2,500. Tu mana dalam 3 tahun yang pertama. So macam mana nak capai 2,500? Kan? Macam mana nak capai 2,500? So kita ada dia punya perjalanan dia, melahirkan beberapa manager dan jaga kita punya BNM. Dia akan diselaraskan pula 1 tahun. Kalau 1,500 tu kita akan bahagikan dengan 12 bulan. Jadi kita kena buat tu supaya apa? Kalaulah kita miss, kita mesti kejar. Kalau kita miss, kita boleh kejar. Kalau kita tak sedar, tu bahaya tu. Itu tak boleh jadi matlamat, tu bahaya. Kan? Jadi bila kita tahu walaupun kita dapat capai itu alhamdulillah, atau lebih baik itu terbaiklah. Tapi kalau tak capai, at least kita tahu. So maknanya aku perlu 2 kali, aku perlu 3 kali. Macam tu. Okey, dia boleh diukur dengan masa. Dan kita kena lihat kekuatan diri kita. Jangan tengok kelemahan kita. Tengok apa yang kita boleh buat. Kita fokus pada itu. Yang lemah kita belajar perlahan-lahan. Fokus pada apa kemampuan kita. Sebab setiap orang berbeza. Kadang-kadang kalau kita tengok orang yang hebat, kita akan down tau. Kita akan down. Mesti punya. Kan? Kita tengok, orang ni bagus lah. Power dia ni. Kita pun down. Aku tak boleh. Down. Saya pernah, ada satu downline saya, ya Allah.
Itu masa mula-mula dulu lah. Downline saya ni, dia pernah tercakap satu perkataan yang menjadi pelajaran saya. Dia masa tu dia duduk tok Kak Ju. Dia duduk tok Kak Ju cerita income macam ni. Last kali dia cakap apa? Dia kata, kita tak boleh buat ni. Pecah. Dia tengok, dia kata, kita tak boleh buat ni. Dia tebang. Dia perempuan yang tebang, kita tak boleh buat macam ni. Kita tak boleh buat. Terus, tinggal terus. Jadi di situ kita, maknanya bila kita cakap tu, dia dah kata dia out, dia kata dia tak boleh buat. Kita cakap pun, kita bagi tahu dia itu dia punya pencapaian dia, kita kena tengok rentak kita kena belajar daripada apa asas yang kita perlu, semua tak ada. Dia pernah macam tu. Sebab bila kita tengok orang yang power, dia boleh tu. Sebab itu pertama kita kena tengok kita punya strength dulu. Mesti tengok strength kita. Kelemahan perbaiki. Kelemahan tu semua ada, mesti perbaiki. Tapi strength kita tengok untuk kita bina, grow, mesti. Okay? Contoh macam saya suka pada dipanggil yang konsultasi. Saya suka kat situ. Bila cakap macam mana kalau makan produk ni, kalau kita ada masalah ni, saya suka benda tu. Saya suka kat situ. Sebab tu mudah saya cakap. Bila saya dengar, maknanya Bipropolis, antara dia punya ciri-ciri dia, kebaikan dia, kelebihan dia, untuk apa kita guna. Kan? Lepas tu Bipollen, apa dia punya ciri-ciri dia, vitamin apa ada dalam tu. Jadi benda tu konsultasi tu. Jadi kita fokus kat situ lah. Tapi yang lain tu kita kena perbaiki. Macam tu Tapi yang muda-muda, masa muda ni, masa kita semangat tau. Kena jumpa, gunakan kekuatan tu, peluang tu, jumpa orang. Okey. Lain. Dan kuasai kunci. Kuasai kunci ni penting. Dalam kita capai matlamat, dia mesti ada kunci. Setiap benda ada kunci dia. Sebab tu kita kata 5 sisi. You 5 sisi kena buat. Bila sebut 5 sisi kunci kejayaan, kita punya paling besar 5 sisi. Sebelum nak cerita 25 sisi, kau nak cerita lain, 5 sisi dulu. You kena buat. Jangan tangguh buat. Kalau kita dah buat, terus pegang. Jangan tengok belakang. Tak mau. Jadi terus. Jadi kuasai kunci. Jadi kalau dalam Forever tu, 5 sisi tu kunci dia. Antara kunci lah. Lepas tu antara yang lain, produk pun kunci juga. Sebab kenapa ada orang boleh jual aloe vera je? Kenapa ada orang yang boleh jual macam-macam produk? Kan? Sebab ada kunci dia. Contoh kita kena belajar untuk jual pack, untuk jual package. Jadi produk pun ada kunci dia. GEP, marketing plan. Dulu saya ingat masa saya supervisor tu, saya kan buat 5 sisi tak ada orang follow. Antara dia saya lag kat sini GEP. Saya kekurangan dekat GEP. Di situ belajar balik. Saya dengar, faham, tapi rupanya kita miss dekat situ bahawa GEP ni siapa nak cari follower untuk buat bisnes, nak bina bisnes, dia mesti mahir GEP. Sebab apa? GEP lah yang akan menjadi keperluan orang nak buat bisnes. Okay? GEP. Dulu saya mula-mula dulu produk kan. Jadi GEP. Saya jumpa Sifu Richard mula. Kan, mula saya jumpa dekat Kemaman dulu. Masa saya minta cuti tu, saya pergi ke Kemaman nak belajar dengan Sifu Richard untuk macam mana nak buat F2D kan. Dengan Sifu Michelle. Saya belajar dia. Dia masa tu saya cakap, Sifu selama ni saya buat silap. Saya kata. Saya buat silap kan. Apa silap? Saya selama ni saya menjual je. Saya silap. Apa Sifu Richard kata? Dia kata, tak, you tak buat silap. You buat benda betul. Dia kata, you buat benda yang you perlu. Selling kita perlu, tapi kita kena upgrade.
Kita kena upgrade. Upgrade. GEP. Lepas tu 25cc. 25cc ni pun kunci. Sebab tu bila kita dah sampai satu tahap, contoh kita manager, kita mesti lock sekurang-kurangnya 25cc. Sekurang-kurangnya 25cc. Mana Elo Ambassador tu kan, sekurang-kurang. Sebab 25cc tu kunci usahawan. 5cc tu bisnes kita seorang-seorang. Berniaga. 25cc ialah usahawan. Mana orang yang dah mula kembangkan network dia untuk orang follow. 25cc. So 25cc adalah kunci usahawan. F2D, tu kunci dia untuk CBM kan, dan CBM. CBM pun kunci. Kalau kita cerita JLT, kita cerita yang lebih tinggi daripada tu, EJLT apa semua. Jadi CBM adalah satu kunci yang kita kata sederhana lah untuk itu kan. Melainkan ada orang-orang yang lain keadaan macam PCM Yuslida, dia lain kan. Dia boleh pergi JLT walau belum CBM. Itu lain case lain. Tapi yang sederhana dia follow lah CBM. CBM. Jadikan dia satu habit. Semoga saya boleh jadi tiap-tiap tahun. Tu doa. Minta doa kan tiap-tiap tahun. Jadikan satu. Yang keempat, jangan berputus asa. Jangan putus asa. Down normal. Putus asa jangan. Saya pernah dulu, masa saya dapatkan gaji 1,000, 1,100, ada 800. Masa tu pernah saya down. Saya down dan saya rasa nak berhenti buat. Saya nak berhenti sebab apa? Saya kata saya buat dengan gaji aku buat forever 1,000 lebih, 800 kan macam tu. Saya punya keliling saya tak berubah. Maknanya hutang tetap ada, dia tak berubah. Jadi saya rasa tak boleh kot masa tu. Tapi apa yang jadi satu kita kata impak dia meletus balik bila saya datang kelas Datuk Desmond. Saya datang masa tu saya dah saya kata aku buat tak nampak apa-apa pun. Sebenarnya Ustaz Haris pun ada pesan pada saya. Dia kata kau jangan, dia kata Ustaz jangan buat forever ni. Contoh Ustaz nak dia landai je 5cc. Jangan, Ustaz kena push kuat-kuat. Push kuat sampai setahap baru dia Ustaz kalau nak relax ke apa situ. Kemudian pergi lagi macam tu. Jadi saya tak nampak benda tu. Saya tak nampak. Yang tu saya alami bila saya buat 5cc. Lepas tu jadi saya tak nampak perubahan tu. Perubahan di keliling tu tetap tak cukup, income tak cukup apa semua. Jadi masa tu saya nak berhenti sampailah bila tu saya datang kelas Datuk Desmond. Sekelas Datuk Desmond dia ada satu kata-kata. Masa tu lah dia tu sebab kita kena datang kelas ni. Kita kena dengar. Dia kata apa? Datuk Desmond kata, pernah tak forever zalim dengan kamu? Pernah tak? Masa dia cakap kelas tu, dia kata, pernah tak forever zalim dengan kamu? Maknanya kau buat, dia tak bayar. Pernah tak? Tak pernah. Jadi you kena terus, dia kata. You kena push. Dia sebut dalam kelas tu macam tu. Jadi maknanya kena dekat kita, dia kata kan. Kena dekat kita. Kita masa tu, betul lah. Kita buat 1,000. Maknanya kita kurang usaha lagi. So maknanya kita berani diri, kita push. Jadi push tu baru kita nampak dia punya perubahan. Sebab tu disebutkan nak proses berubah ni bukan senang. Bukan satu perkara yang mudah sebenarnya. Jadi bersikap positif. Yang kelima, bersikap positif. Bersikap positif, kena niat share. Niat sharing. Sebab kadang-kadang kita ni bila niat kita terlalu tinggi, kita nak VIP, tiba-tiba tak dapat, kita down. Jadi niat share dan positif. Maksud dia, kadang-kadang dia tak beli, tapi nanti dia datang. At least kita dah bagi tahu. Kita dah sampaikan, mana berjaya. Satu orang peniaga, perkara yang paling penting ialah orang tahu dia berniaga. Bas, cukup. Orang nak beli, tak beli, nombor 2. Yang paling penting, orang tahu kita berniaga. Itu jadi bila kita cerita pada orang tak nak beli, tak apa. Kan? Jadi niat kita share. Maknanya paling kurang, orang tu tahu. Nanti kalaulah satu masa nanti dia terlintas, carilah kita. Itu yang kita nak. Biar kita jadi orang yang pertama. Sebab kadang-kadang
dia terbuka hati dengan orang lain tau. Tapi dia cakap, dulu ada Ustaz Sofian share dengan saya. Tak apalah, saya hubungi dia balik. Dia cakap macam tu. Dia cakap macam tu. Jadi yang pertama untuk sampaikan. Jadi yang itu kita kata mutiara lah sebenarnya kan, yang mula-mula masuk dalam hati orang tu. Jadi share. Maknanya tak semestinya orang tu terima. Jangan putus asa. Jadi positif. Sebab ada berlaku peristiwa downline lari kan, dia dah buat 5 sesi 2-3 bulan, pop hilang. Kan? Buat 5 sesi 2-3 orang, pop hilang. Jadi itu pun pelajaran untuk kita juga. Kena tengok balik apa yang berlaku sebenarnya. Tentu ada masalah, ada benda yang kita tak jaga, dia diam-diam dia dah terkena. Itulah. Dia terdengar cakap orang-orang yang negatif. Dia cakap benda ni tak betul lah, apalah. Jadi dia tak tanya kita, tapi dia diam terus. Jadi kita kena pastikan downline kita yang mula buat, cuba bagi perhatian pada dia. Kan? Tu kena perbaikilah. Cuba sedapat mungkin NDO tu sangat-sangat penting. NDO. Saya banyak boleh buat 5 sesi, lepas tu 2-3 bulan berhenti. 2-3 bulan berhenti. Itu normal lah. Tapi itu anggaplah tu proses kita belajar. Dan satu lagi perkara positif ialah kita kena suka lihat orang berjaya. Kita kena suka lihat orang semangat. Kita kena suka lihat orang yang nak capai impian dia. Dan kita kena doa. Sebab saya percaya dengan doa, malaikat doa kepada kita balik. Kan Nabi bagi tahu kan, satu orang dia doa kebaikan untuk saudara dia, untuk kawan dia, maka Allah akan hantar malaikat doa balik untuk dia. So positif. Suka. Saya ingat masa saya CBM 2019, ni Kak Lela tau, Kak Lela, manager Kak Lela, sideline. Dia datang jumpa saya. Masa tu dia kata apa? Dia kata, Ustaz, tanya Ustaz dah CBM. Dia kata, saya masih ingat Ustaz datang kelas. Ustaz datang kelas saya. Dia kata, dia cakap, Ustaz tanya, Kak Lela dah CBM ke belum? Lepas tu Kak Lela jawab, belum lagi tapi nak CBM. Lepas tu saya tengok, dia kata Ustaz, dia kata masa tu bila Kak Lela bagi tahu Kak Lela belum CBM tapi akan sampai CBM tahun tu. Saya tengok Ustaz suka. Wah, Kak Lela mesti fight CBM. Jadi dalam hati saya dia kata Ustaz mesti CBM. Ustaz mesti CBM. Dia cakap tu. Lepas saya dapat CBM tu, dia datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz mesti CBM. Dia kata. Masa itulah daripada situ saya dah rasa Ustaz mesti CBM. Dia kata. Jadi maknanya kadang-kadang kita tak tahu tau. Mungkin berkat dia orang punya doa baik pada kita tak tahu. So makna kita mesti suka. Kan? Suka dengan kebaikan orang. Kan Nabi bagi tahu antara tanda-tanda orang beriman, dia suka perkara yang baik pada diri dia suka untuk orang tu kan. Makna dia suka, contoh dia suka berjaya, dia mesti suka orang berjaya. Macam tu. Atau kan antara tanda-tanda alamat iman tu Nabi kata. So kena positif. Yang keenam, kena berserah dan bertawakal kepada Allah. Berserah dan bertawakal kepada Allah. Kadang-kadang kita buat, kita tak nampak tau, blur. Boleh ke? Berjaya ke? Boleh ke? Aku tak nampak buat forever ni. Tengok. Jadi sebenarnya rezeki yang sebenar-benarnya ialah yang kita tak nampak. You kena ingat. Rezeki yang sebenar ialah yang you tak nampak. Yang you nampak tu belum tentu. Itulah yang bahaya. Itulah yang tipu. Yang you tak nampak tu. Sebab apa tau? Sebab tu saya ingat lagi Ustaz Haris masa saya adalah 1 bulan saya slack buat 5 sesi. Lepas tu saya tak nampak. Ustaz Haris kata apa? Buat. Sebab apa? Ustaz tak tahu mana rezeki Allah nak bagi Ustaz orang yang nak buat. Bila Allah nak bagi Ustaz orang yang nak buat, Ustaz tak tahu. Tapi Ustaz kena buat. Sebab apa? Kalau Ustaz tak buat, macam mana orang tu nak datang? Kan Ustaz tak share, macam mana orang yang kamu katakan nak fight, buat 5 sesi nak fight, jadi manager nak fight, macam mana orang tu nak datang? You mesti buat. Dia kena buat. Yang tak nampak tu,
Di situlah mana saya belajar satu perkara. Sebab tu saya pesan pada downline saya cakap, kau tak nampak tu kau nak buat. Sebab apa? Sebab dalam Quran pun sama, Allah Taala bagi tahu dalam Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kata, barang siapa yang bertawakal ni makna berserah, kan dia dah usaha, kemudian yang tahu tentang dia tu Allah Taala, Tuhan dia, Allah Taala tahu. Jadi barang siapa yang berserah kepada Allah, Allah Taala akan jadikan jalan keluar. Allah akan buka jalan untuk dia. Dan Allah akan bagi rezeki daripada yang tak disangka-sangka. Sebab tu kita kena buat. Kita tak tahu. Sebab tu ada satu guru saya dia sebut, dia kata, kamu kena berusaha, orang yang mencari rezeki, dia kena berusaha untuk, dia kata apa, dia kena niat untuk tengok di mana Allah letak rezeki dia. Kat mana? Allah letak. Kadang kita tak tahu, kita duk buatlah dekat, contoh saya duk KL, saya duk buatlah kat KL. Tiba-tiba Ustaz Zam-Zam kat Tawau. Masa saya ingat Ustaz Zam-Zam telefon selepas setahun saya buat, saya jumpa dia reject. Kadang-kadang dia reject, dia tak nak. Saya kata tak apa. Ustaz, paling kurang saya dah tunjuk dah produk saya kan. Saya bawa satu Touch of Forever tu. Saya tak bawa aloe vera gel, TC jumpa Ustaz Zam. Saya angkat Touch of Forever tu, berat tu. Saya angkat Touch of Forever tu. Ustaz Zam kata 10 minit je. Jumpa saya 10 minit je. Sebab masa saya orang bayar. Siapa nak jumpa saya kena bayar. Itu 10 minit je. Jumpa saya 10 minit. Jadi aku kata, aku nak cerita apa 10 minit? Aku nak cerita apa 10 minit? Aku tak tahu nak cerita apa. Aku angkat 24 produk. Tak sabar apa. Letak tu meja. Ni produk aku. Bila yang amazing dia, bila Ustaz Zam dia tengok produk tu, dia tanya, cara nak iklan? Cara ni? Boleh kau buat minum ni? Ni mahal berapa harga? Dia tanya. So kalau dia tanya, tak apalah. Sejam pun tak apa. Sebab tu dia tanya. Kalau kita yang nak cakap dengan dia, masa dia mahal. Tapi kalau dia tanya kita, okey. Kan? Nampak? Maknanya lepas tu, masa saya buat tu, okey, pada Ustaz kata tak apalah, aku tak nak, dia kata. Aku tak buatlah, dia kata. Okey, tak apa. Saya kata, tapi kalau Ustaz nanti, kalau Ustaz rasa agak-agak Ustaz rasa tak sihat ke apa, Ustaz kena cari saya. Paling kurang jadi orang nombor 1 kan. Jadi saya buat, masa saya buat, saya push nak pergi assistant manager. Saya buat kakek saya datang, saya ingat masa tu kita ada program apa, Success Day ke pada bulan 2 tu ada Success Day kot yang untuk tahun lepas punya tu. Ya betul, Success Day. Saya ingat lepas tu kita masa tu tinggal 2-3 hari lagi nak habis bulan 2. Saya masa tu tinggal lagi berapa sisi je nak EM. Dalam 5 sisi lebih kurang nak EM. Jadi masa tu saya ingat okey, aku nak push. Tapi dalam fikiran tu aku nak cari siapa, aku nak buat lagi 5 sisi lagi, Tiba-tiba saya balik daripada Saturday, saya dapat call yang saya tak pernah sangka. Itulah Ustaz Zam-Zam. Dia call. Ni apa, dia call lama. Barulah. Okey, insya-Allah ni kita pun terangkan. Jadi situ kita dah belajar masa tu Healthy Triangle, kita dah belajar tentang Clean9, kita dah belajar tentang GP. Saya ingat lagi masa call tu Ustaz Zam tanya tu, macam mana produk kau yang nak boleh kurus, yang nak bagi sihat, yang nak, dia tanya pok dia tanya. Macam mana? Okey, so aku ada produk Clean9, cakap. Produk Clean9 yang mana kita ada testimoni yang mana orang yang sakit dia boleh sihat. Orang yang sakit dia boleh sihat. Ini bukan cerita gemuk kurus je. Orang yang sakit dia boleh sihat. Orang yang kita ada dari pakar daripada Prof Aziz, kita ada, dia cerita. Dia pun okey, dia kata aku join. Datang Tawau, dia kata.
Ha, dah tak tahu. Macam mana nak datang ni? Kau kena bagi aku satu ni. Macam mana aku nak tahu kesungguhan? Dia kata, okey, aku hantar 2 VIP. Aku hantar 2 VIP. Dia terus daftar VIP dan dia punya tim VIP. Terus. Itu cara. Masa dia, kita tak sangka. Sebab tu kita buat. Kita buat. Sebab apa? Kita kena sedar bahawa Allah Ta'ala nak tengok kita. Sebab tu saya kagum dengan Sifu Jackie kan. Sifu Jackie dia selalu cakap, dia kata, kenapa you kena ada niat? Dia kata, kenapa you kena ada niat? Jadi kita pun sebab ni. Dia kata, pertama sekali you nak yang langit tengok, dia cakap. Yang langit nak tengok you, dia kata. Mana semua orang tak angkat tangan tapi you angkat tangan. Dia cakap macam tu. Wah, saya kata, wah. Uish, hebat orang ni. Saya kata, hebat orang ni. Ini benda dalam kitab aku ni. Kan? Maknanya kita tak sangka-sangka. Sebab tu kita kena sangka baik, kan? Bersangka baik. Kita tahu kalau tak, kita tak kenal. Saya pun tak kenal Sifu Sean. Saya pun tak kenal. Saya pernah duduk, kan? Tapi kita tak kita tahu-tahu macam tu kan. Tapi kita tak berapa ni sebab kita tak fight lagi. Tapi bila dah fight baru kita tanya kan, baru kita nampak mereka punya kehebatan tu. Bila kita fight kan. Dan yang ketujuh, you kena yakin. Yakin ni macam mana nak dapat yakin? Yakin ni kena proses berulang kali. Sebab tu saya selalu sebut, kalau downline saya sebut, okey, apa yang saya ajar, apa yang saya bagi tahu, kalau you tak buat, you tak boleh yakinnya. You tak buat, you tak boleh yakin. Sebab bila you buat, itu ilmu you punya. Dia kata, you buat, you share, you jumpa orang, itu ilmu you punya. Saya tak boleh kacau tu ilmu. Itu you punya, memang you dapat, Allah Ta'ala bagi. Tuhan bagi, Allah Ta'ala bagi sebab kamu punya tindakan tadi. Jadi yakin ni dengan berulang kali kan. Jadi lebih kita dengar banyak, lebih kita sharing. Sebab setengah orang, dia tak yakin sampai macam mana tahu. Dia tak yakin dia sampai macam ni. Dia belajar, tapi dia tak action. Bila dia tak action, sebenarnya yakin tu tak akan datang. Yakin tak akan datang. Kena mulakan. Maksudnya bila dia dengar, okey, aloe vera untuk usus. Okey, dia pun jumpa orang, aloe vera untuk usus. Okey, aloe vera untuk usus. Semua yang ada usus, semua minum aloe vera. Ada usus, aloe vera. Dia kata, saya tak perlu aloe vera. Ada usus, ada usus. Perlu aloe vera. So bila dia dengar satu tu, dia terus share. Kita RTC untuk salur darah. Semua yang ada salur darah, semua kena RTC. Okey. Kan, maknanya dia akan dapat tu dengan keyakinan tu yang akan dapat dengan bila dia berulang-ulang kali dia share. Jadi saya ingat setakat tu dulu Sifu. Saya minta maaf, mungkin ada kekurangan dalam kita punya sharing ni, dalam punya penyampaian ni. Jadi saya minta maaf. Jadi semoga apa yang saya sampai bermanfaat untuk saya. Untuk saya sendiri dan kita semua yang ada dalam ni. Ambil lah yang baik. Yang tak baik tu jauh-jauh. Yang baik-baik tu ambil, kutip. Mudah-mudahan kita boleh berjaya. Baik, saya serah pada Sifu Sean. Terima kasih Sifu. Okay, thank you. Maaf kekurangan saya. Thank you Ustaz. Okay, memang masa saya jemput Ustaz sharing kan, Ustaz cakap, okay, ambil cabaran. Itulah.